Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita berkumpul lagi bagaimana bulan yang lalu, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kitab Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, penyucian ke-i'tiqad daripada kotoran kemulhidan. Mana kita buku ini dikarang oleh Ibnu Amir As-San'ani rahimahullah, pengarang kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Ini buku ni dia dikarang khas berkenaan dengan tajuk berkaitan dengan suasana yang berlaku dahulu pada zaman beliau di Yaman. Itu orang-orang di Yaman dahulu pada zaman Ibnu Amir As-San'ani, mereka banyak yang pergi ke kubur-kubur dan menyembah kubur-kubur tersebut untuk mendapatkan manfaat dan juga mengelakkan mudarat. Yang mana sebenarnya benda ni kalau ikutkan pada diri kita sekarang, kita nampak benda ni jauh, macam jauh lah, mustahil kita akan buat benda berkenaan. Tapi sebenarnya pada masyarakat Islam kita di Malaysia sekarang ni telah datang kumpulan-kumpulan pendakwah pada perkara ini tanpa tuan-tuan sedari. Datang ke Malaysia dan sebagainya dari luar negara, datang membawa, ketika permulaan dia akan bawa kepada akhlak, budi pekerti mulia, penyucian hati. Tapi hujung nanti dia akan ajak pergi kubur. Ni baru-baru ni saya dapat video rupanya dekat sini ada ustaz yang dekat belah Perlis semua pergi ke Yaman menyanyi menasyid dekat kubur dekat Hadramaut. Saya tengok video baru ni tadi. Dia benda-benda ni, ini benda-benda yang kita kata mula-mula tak ada tapi jadi akhirnya. Itu sebab kenapa kadang-kadang ini yang mungkin hadis yang dhaif yang Nabi SAW diriwayatkan dari Nabi SAW, ittaqu farasatal mu'min, bimbanglah kamu, jaga kamu firasat orang beriman, fa innahu yanzuru bi nurillah, mereka melihat dengan cahaya Allah. Sebab bila mana para ulama macam Ibnu Amir As-San'ani ni, dia berikan kita panggil peringatan, dan orang ingatkan peringatan ni hanya berlaku pada zaman dulu. Dulu orang buatlah ustaz, orang tak buat dalam zaman sekarang. Tapi kita lihat tiba-tiba akhirnya orang Perlis buat juga. Kan? Akhirnya orang Perlis buat juga. Pejam mata macam celik. Hari ni kita ceramah, minggu lepas kita ceramah, minggu baru ni dia orang pergi. Ini kelakaan. Jadi sebab tu kenapa bila Al-Quran nyatakan fadzakir wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, berilah peringatan kerana memberi peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Sangat-sangat benar. So orang beriman ni tadi, syaitan sentiasa datang pada dia untuk menyesatkan dia. Hatta ketika nak baca Quran sendiri pun Allah Ta'ala suruh kita isti'adah. Kita nak baca Quran, ayat Al-Quran surah An-Nahl 98, ayat nombor 98 surah An-Nahl, Allah Ta'ala nyatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan bila kamu nak baca Quran, mintalah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Sebab tu kita nak baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Soalan kalau kita tanya, bila kita baca Quran, syaitan lari ke datang? Datanglah. Sebab tu kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Sebab dia tengah datang. Bila kita baca Quran, dia akan datang. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala perlindungan. Kerana ini yang kita katakan sebagai cara Allah Ta'ala ajar kita. Kita kena faham, nak buat baik pun syaitan datang. Bukan tunggu buat jahat je syaitan ada. Tengah buat baik syaitan akan kacau kita. Nak beribadat, nak takwa, syaitan akan datang membuat perkara-perkara yang tak elok pada kita. So jadi hari tu kali terakhir kita jumpa pada bulan yang lalu, kita bincangkan berkenaan dengan muallif kita ni, Ibnu Amir As-San'ani. Beliau bahaskan berkenaan dengan hujah golongan yang pergi ke kubur dengan alasan dia kata zaman Nabi hidup dulu pun para sahabat pun ada minta-minta dengan Nabi doa. Bahkan hari kiamat nanti kita akan jumpa para anbiya, jumpa Adam, jumpa Nuh, jumpa Ibrahim, jumpa Musa, jumpa Isa, minta syafaat. So apa salahnya
kita minta syafaat sekarang ni kepada orang yang telah mati tadi, pasal orang soleh. Maka dijawab oleh pengarang kita, dia kata betul, tak salah, tapi orang tu hidup. Ketika hidup kita minta, dan bahkan kita berdoa satu sama lain, kita minta pada doa kepada orang hidup, minta kepada para ulama, minta mak kita doakan kita, minta kawan kita doakan kita, itu tak disalahkan agama. Jadi sebab itu dimaksudkan sebagai pengertian yang sebenar, okey. Dan kata yang ini diharuskan, tak ada masalah. Sedangkan apa yang diminta dan perbincangan kita adalah permintaan orang yang pergi kubur tadi, minta pada orang mati atau pada orang hidup yang tak mampu untuk beri manfaat atau mudarat. Kita minta pada orang tu benda dia tak mampu buat, dia pun tak selamat diri, nak selamat kita macam mana? Dia dah mati. Tapi kita minta juga. Jadi kata ini yang dikata yang macam sebut dalam surah Al-A'raf hari itu, kita baca yang Allah katakan walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan orang-orang yang kalian seru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mereka mampu untuk bantu kamu, tidak mereka mampu untuk bantu kamu, dan juga tidak diri mereka bantu. Tidak diri mereka boleh bantu. Kamu tak ada bantu, diri mereka pun tak tolong sendiri. Okey. Dan juga Allah Taala nyatakan surah Al-A'raf ayat 194, Allah Taala nyatakan innal ladzina tad'una min dunillah, sebenarnya orang-orang yang kamu seru selain dari Allah Taala, ibadun amsalukum, mereka hamba-hamba macam kamu juga. Itu terakhir kita bincangkan itu pada kali terakhir, kita jumpa bulan lepas. Baik, sambung hari ini Qala al-muallif rahimahullah, fa kaifa yatlubuna al-insanu minal jamad. Kalau itu pun tak boleh, kita minta pada orang hidup yang telah mati, yang tak boleh selamatkan diri dia, yang Allah Taala kata dalam Quran tu, maka macam manakah boleh meminta seorang manusia daripada benda-benda yang beku, benda-benda yang tak bernyawa, au min hayy, ataupun daripada orang yang hidup. Okey. Sedangkan orang hidup tadi al-jamadu khairun minhu, benda beku lagi elok daripada orang hidup tadi. Jadi annahu la taklifa alaihi, kerana kalau ikutkan manusia yang hidup yang mati kan, dia ada dosa. Batu tak dosa. Bila dia kata kan batu lagi baik dari orang tu, batu tu, kayu tu tak berdosa. Orang yang kita minta tadi ada salah, ada silap, ada benda maksiat terbuat dan sekian sebagainya. Batu tak buat maksiat. Dia kata, jadi basically kalau kita minta, dia kata wa hadza ainu ma fa'alahu al-musyrikun, dan ini benda sebiji yang dibuat oleh orang musyrik fi ibadatil asnam, pada peribadatan mereka kepada berhala-berhala. Wa hadhihi hiya bi ainiha al-ibadah, dan inilah ibadat. Bila kita kata merayu, berharap, menangis, berbisik, meminta, itulah ibadat, itulah isi kandungan ibadat. Wa hadhihi nuzur fil amwal, dan inilah nazar-nazar pada harta. Wa ja'lu qistin lil qabri, dan pelaksanaan membuat itu, perbuatan membuat satu bahagian apa yang kita miliki bagi pada kubur. Kama yaj'aluna syai'an minaz zar'i yusammunahu tilman fi ba'dil jihatil yamaniyah, macam dia buat sebagian orang dia buat mereka jadikan sesuatu daripada tanaman, mereka tanam tanaman, mereka jadikan habuan tanaman tersebut kepada sebahagian daripada kubur. Mana ini kubur punya hak, berapa persen bagi hak zakat, tak kena, tak bayar. Hak kubur bagi. Ini kubur, ni khas hadiah untuk kubur. Jadi mereka namakan tilman. Pada sebahagian arah kawasan di Yaman, mereka sudut Yaman dia panggil benda-benda berkenaan macam hadiah kubur. Dia dulu macam orang kita semangat padi. Ada padi tu kena bagi kepada jin, pada semangat padi, kena persembahkan supaya padi keluar makin banyak. Puja semangat padi, untuk padi makin keluar. Ini perbuatan sama lah, apa beza dia? Kalau kita kata tukar saja yang ini pada kubur, yang itu dulu pada benda jin dan syaitan, sama aja, tak ada beza pun. Wa kadzalika, dan demikian juga yaj'aluna, orang musyrikin dahulu, yaj'alun lahum, menjadikan untuk mereka, dan orang manusia juga jadikan untuk orang kubur tadi, apa yang mati di kubur tadi, satu habuan daripada ternakan mereka. Satu habuan, ternakan mereka banyak kan, ni banyak kambing kita ni, tak apalah, satu ni bagi kat kubur wali sekian sebagainya. Wa huwa bi ainihi alladhi kana yaf'aluhu al-musyrikun, dia sebiji macam mana dibuat oleh orang musyrik. Sama aja, orang musyrik buat macam tu, kita buat macam tu jugalah. Alladzina hakallahu dzalika anhum fi qawlihi, yang Allah ceritakan tentang orang musyrik ni dalam Quran dan firman Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 136. Ayat 136 Allah Taala nyatakan, berkata orang musyrik, berkata orang musyrik, perbuatan orang musyrik, Allah Taala kata tentang mereka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba, dan mereka jadikan bagi Allah daripada apa mereka banyakkan daripada tanaman ke ternakan ke satu habuan. Faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina, maka mereka kata ini untuk Allah Taala, ikut sangkaan mereka lah, tapi ini pula untuk sekutu-sekutu kami. Ini untuk dewa ini, dewa itu. Musyrik buat sebiji. Tapi ini yang berlaku dulu di Yaman, benda ni berlaku pada kubur-kubur wali. Kubur-kubur wali. Para wali sekian dia letak kat kubur dia makan makanan tadi. Kalau kita tengok sebiji macam dibuat oleh orang-orang Hindu atau Buddha, letakkan makanan dan sebagainya di atas kubur dan sebagainya, ataupun apa plate nama dan sebagainya lah, tempat penyembahan mereka. Sebiji, tak ada beza pun. Tapi beza kat sini yang buat ni, yang tu orang bukan Islam. Yang ini buat orang pakai serban. Pakai serban, pakai jubah. Dia datang dengan tasbih. Jadi kita tengok pelik. Macam mana jadi? Tapi orang bila nampak macam tu gaya yang buat tadi, kena pula kata ini keturunan Nabi, takkanlah dia tak tahu, takkanlah dia sesat. Sedangkan kita pun, Abu Jahal pun, Abu Lahab, contohnya Abu Lahab lebih dekat pak saudara Nabi. Abu Jahal Quraisy, dia ikut keturunan dengan Nabi. Keturunan ni sama, Quraisy. Dia boleh je keluar daripada mereka ni, berlaku perkara-perkara yang menentang Nabi sendiri, walaupun mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini mereka jadikan sebahagian untuk Allah, sebahagian untuk sekutu-sekutu mereka. Dan Allah nyatakan juga orang musyrik kata dalam surah tentang orang musyrik ni, dalam surah An-Nahl ayat 56. Allah nyatakan wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, dan mereka jadikan bagi apa yang mereka tak ketahui, benda mereka tak tahu pun. Orang cerita-cerita dong buat. Okay? Mereka jadikan pada benda mereka tak ketahui satu habuan dari apa kami rezekikan mereka. Allah Ta'ala jawab apa? Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Allah kata demi Allah, Allah Ta'ala bersumpah dengan diri sendiri, kalian pasti akan ditanya bukan apa kalian ada-adakan. Kerana reka-reka Allah akan tanya nanti. Ini benda yang janji Allah Ta'ala tentang perkara tersebut. Dia tak pernah redha untuk disekutukan. Tapi sering orang sekutukan Allah Ta'ala dengan macam-macam. Fa'uha ula'il kuburiyun, maka golongan ni, golongan kuburiyun yang pergi kubur-kubur ni, pergi kubur untuk dapatkan keberkat, kubur untuk dapatkan rezeki, pergi kubur untuk sekian macam-macam. Wal mu'taqiduna fil juhalil ahya, dan juga orang yang beriktikad pada golongan jahil di kalangan orang hidup. Kadang orang tu dia kata wali, baca Quran pun tak betul. Baca Quran tak betul tu, tak ngerti baca Quran pun ada. Yang wali yang dia kata wali tu gogok arak pun ada juga. Kita tengok macam dekat Keramat, dekat Kuala Kelang, Kuala Lumpur, Selangor, ada orang tu. Memang orang datang jumpa dia lah, ni waliullah dia kata. Tapi sebelum dia nak bercerita, minum 3 botol kasbek, baru boleh bercerita. Anak murid pun bawa kan botol kasbek. Waktu hari dia mati, bawa rumah dia penuh botol arak. Tapi orang datang nak dengar ikhlas, nak dengar cinta Allah. Jumpa orang gila macam ni. Kisah benar. Mana dia orang jadikan orang macam ni sebagai tempat. Macam dulu Ayapin ke, Rasul Kahar ke, apa Tuhan Harun ke, sebut nama Hasan Nak Rimau ke, dekat Malaysia ni kan. Yang diorang buat benda-benda tadi, yang orang-orang ni sangka inilah dia orang ni. Bukan pun. Nampak dia jahil. Dengan tak solat ni, tiba-tiba kita datang ambil dia sebagai wali, angkat dia sebagai guru. Sedangkan dia tak solat. Nabi lebih guru banding dia. Solat sampai bengkak-bengkak kaki. Dia tak solat langsung. Lepas tu dia guru kita macam mana? Nabi solat bengkak kaki. Kenalnya Nabi dengan Allah Ta'ala sampai bengkak kaki solat. Guru kita kenal sampai tak solat. Gila tu. Tapi dalam masyarakat Islam, Malaysia kita terutamanya, Indonesia sebagai Nusantara ni, ada pengangkatan manusia jadi wali dengan sebab tu. Sebab kadang-kadang dia tahu benda gaib. Dia tahu apa kat rumah saya simpan berapa ringgit dia tahu. Lantakkanlah. Bukan benda kaitan pun. Kan syaitan boleh je intai rumah kita, apa korin kita, boleh beritahu pada korin dia apa benda kita ada, tahu tak? Korin kita ada korin. Semua kita ada korin. Boleh bagi tahu korin dia apa kita ada. Waktu korin dia bagi tahu tuan dia pun sebut, awak ada RM5, 50 sen. Pandainya Tok Wali. Lepas tu dapat tahu tu terus cakap semua ikut. Salah pun ikut. Sebab apa? Dah wahyu Tuhan. Sedangkan kita wahyu Nabi SAW adalah wahyu yang benar. Mana ada wahyu lain dah. Selepas datangnya Muhammad SAW, tidak ada lagi wahyu datang.
Dan tidak ada Nabi selepas Muhammad SAW. Nabi kata, la Nabi ya ba'di, tiada Nabi sesudahku. Datang kita, dan bakal dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah nyatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad ini seorang lelaki, seorang bapa bagi mana-mana lelaki di kalangan kamu. Mana tak ada lelaki yang hujung nama dia bin Muhammad. Sebab anak Nabi, anak cucu Nabi Hasan Hussein bin Ali bin Abi Talib, tak ada bin Muhammad. Fatimah binti Muhammad. Dan orang yang senasab kepada bapa. Tidak ada manusia bernasab kepada Nabi. Dia akan balik pada Hasan Hussein. Dia akan balik pada, dia balik Hasan Hussein balik pada Ali. Balik pada Ali, balik pada Ali, Abu Talib. Dia akan balik pada Muhammad bin Abdullah. Tapi kita nak kita tahu pasal anak Nabi perempuan kan, Fatimah binti Muhammad, Zainab binti Muhammad, ada. Tak ada siapa lelaki. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidak ada Muhammad ni bapa mana-mana lelaki di kalangan kamu. Walakin Rasulullah, tapi dia ada utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup sekalian Nabi. Saya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau dia kata ada orang datang kata saya dapat wahyu, ilham, buang. Siap-siap. Mengarut. Tapi kadang-kadang ya, macam ni kita kata, okey, golongan kuburi, beriktikad pada orang jahil, wa dhulalihim, dan orang sesat di kalangan mereka. Wasalaku masalikal musyrikin, dan mereka susuri jalan orang musyrik. Perbuatan memang syirik dah. Rayu kat kubur tu, apa benda kita cakap lagi? Rayu pada Allah kita faham, rayu kubur Tuan. Kalau bukan kau kami nak minta pada siapa? Dan ini benar-benar lafaz keluar daripada orang yang pergi kubur. Ziarah kubur, minta pada orang kubur tadi. Okey. Hadwa qudatin bil qudah. Yang mereka pergi kepada ini macam mana one system pelik okey. Yang mereka pergi pada benda-benda ni macam orang musyrik. Sebiji apa? Bagi qudah bil qudah. Tutup je lah tak apa. Saya bercakap, suara saya kuat. Tak pakai mikrofon. Saya tutup dah, off dah. Okey, tutup lah, bayar. Okay. Tutup je, tak payah. Okey, baik. Suara saya kuat, insya-Allah. Mikrofon sini dengar, yang lain insya-Allah tuan dengar suara saya. Baik. Dengar Okey. Jadi maksudnya dia ikut dan dia buat perbuatan orang musyrik ni bukan jengkal, inci demi inci, inch by inch, ukuran dia inci dengan inci, sebiji. Jadi tu fa'taqadu fihim, maka mereka beriktikad pada golongan berkenaan pada kubur tadi, ma la yajuzu an yu'taqada illa fillah, apa yang tak harus diiktikadkan kecuali kepada Allah Taala saja. Iktikad pada manusia kan, dia pisau tikam kita, satu benda. Iktikad pada dia boleh panjangkan usia kita, selamatkan janin dalam perut isteri kita, jadikan tanaman kita tumbuh, hujan turun. Ini iktikad tak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Esok kita tak ada musibah atau ada musibah, ini bukan benda yang boleh diiktikad kecuali kepada Allah Taala saja. Wa ja'alu lahum juz'an minal mal, dan mereka bukan setakat tu, dan iktikadkan pula, dan iktikad kepada benda-benda berkenaan, benda-benda yang tak layak kepada Allah Ta'ala. Mereka pula apa? Jadikan untuk benda-benda tersebut satu juzuk harta. Satu juzuk harta dia bagi pada tempat tadi. Wa qasadu quburahum min diyarihim li ziyarati, dan mereka tuju pada kubur-kubur mereka, golongan berkenaan, daripada negeri-negeri mereka untuk ziarah. Macam kan kita di Malaysia, kubur mana? Yaman. Pergi Yaman. Pergi Yaman. Separuh tu pergi macam separuh golongan tabligh contohnya, pergi kubur Maulana. Itu pun ada juga. Dia tak tahu kenapa. Dia bab kubur ni kuat. Di India, di Pakistan, di Yaman, selatan Yaman tu. Orang Yaman dia utara tak buat. Orang kita. Dari Singapura, Indonesia, Malaysia, datang pergi. Kalau kita tengok kat sana yang pergi tu, bukan orang Arab pun. Bukan orang Arab. Orang macam kita lah. Orang Jawa kan. Bugis, Banjar sebagainya, pergi sana. Duduk lari kat kubur 3 hari 3 malam. Bernasyid, berqasidah, menyanyi. Sedangkan tempat yang terbaik untuk orang tu beribadat adalah masjid. Ditinggalkan masjid untuk pergi kubur. Jadi kita nak kata iktikad apa lagi? Apa lagi kita nak kata kat sini? Kan kita larang-larang tapi orang buat juga. Dan kita sembang dekat Perlis tajuk ni, orang kata mana boleh jadi, tengok keluar ada video. Kata orang Perlis buat lah. Jadi kalau kata orang Perlis buat, dia cakap apa? Memang orang Perlis pun. Bukan orang luar. Orang KL tak buat. Faham tak?
pergi kubur dan sebagainya. Ini masalah ni. Kan? 7 kubur. Wa tawafu haula kuburihim. Tawaf macam di Yaman, dekat kubur yang dalam video yang ada tuan-tuan tengok baru ni. Kubur tu dia panggil kubur Ainat dekat belah Tarim Hadramaut. Dia memang dia sekolah daripada Madrul Mustafa tu, dia akan jalan kaki pagi-pagi tu beramai-ramai sampai jalan raya. Kanan kubur yang dia nak tuju, kiri kubur orang awam. Dia orang pusing badan masuk kubur ni. Lepas tu dia pusing kat kubur tu, dia akan ada laluan dia. Pergi kubur A, itu kubur B, kubur C, kat sini baca ini, kat sini baca ini, kat sini baca ini, kat sini baca ini. Sampai banyak mana? Dia ada aturan dia, ada tertib. Tak ada macam sunnah Nabi doakan orang kubur. Sampai kubur kita kata Assalamualaikum ya ahla diral mukminin. Salam ke atas kamu wahai penduduk negeri orang beriman, kampung orang beriman. Antum sabiqun, kalian telah berlalu. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami dengan kamu insyaallah akan menyusul tak lama lagi. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kami pohon pada Allah dan untuk kami pohon pada Allah untuk kami dan kamu keselamatan. Itu je Nabi ajar. Di kubur gitu. Ini tak berjam-jam. Berjam-jam. Sini baca sekian, ini baca sekian, ini baca sekian. Lepas tu orang kita macam, inilah wali-wali. Wali apa bendanya? Pelik kan? Tapi masalahnya tahu di kubur-kubur. Kemudian waqamu khadi'ina indal kuburihim, berdiri dan keadaan tunduk pada kubur-kubur berkenaan. Wa hatafu bihim inda syara'i, dan mereka berbisik kepada kubur-kubur tadi ketika susah. Hei tuan, hei wali sekian. Ni kita pernah buat sekali waktu dulu saya tayang video kenaan apa dibuat di kubur makam Habib Noh di Singapura. Datang terjemahkan sekali doa dia doa, ya tuan, hei syekh, kalau bukan kau kami minta pada siapa? Lepas tu kita kata orang yang datang tu wali. Wali apa? Macam mana boleh benda ni boleh? Simple je, sangat mudah. Allah suruh kita merayu pada dia, kita pergi merayu pada kubur. Kenapa? Bahkan jadikan ziarah tahunan. Kalau tak mingguan, tahunan. Macam kubur-kubur yang dekat Hadramaut tu mingguan. Ada ziarah tahunan, ziarah bulanan. Kenapa ni? Kita datang kubur untuk ingat mati. Nanti kita masuk kubur, nanti siapa nak doakan kita? Tu je. Kita kena impak dengan tanah tersebut. Cacing makan badan kita, ulat makan badan kita. Itu patut kita ingat. Dalam kubur nanti kita berseorangan, tak ada siapa temankan kita kecuali amal kita sahaja. Pandang kubur tu ingat itu. Bukan pandang kubur untuk selamatkan diri lagi, nak dunia tambah. Kalau kaya makin kaya. Lepas pergi kubur tu, alhamdulillah saya makin kaya. Kawan pun kubur mana? Ini tak senonoh kan kita kata benda ni berlaku. Kasihan umat Islam ni dipermainkan, diperbodohkan. Lepas tu kumpulan tu datang pula, dia buat upacara, kita pun bayar. Bukan free. Sekali datang tu bukan free. Dia nak baca ratib haddad dekat Taman Tun Ismail, bayar. Orang berkumpul duit bayar. Ingat free. Ini masalah kita, ya. Dia kata wa naharu taqarruban ilaihi, mereka menyembelih pula binatang untuk dekat diri kepada kubur-kubur tadi. Wa hadhihi anwa'ul ibadati allati arrafnak. Inilah bentuk-bentuk ibadat yang kami kenalkan kepada anda. Daripada mula-mula kita bincangkan buku ni, inilah tajuk ibadat yang orang kita sangka bahawa bukan ibadat, tapi dia adalah ibadat. Berdoa, merayu, tuju dan sebagainya. Macam tuju ke masjid. Tapi kata Nabi suruh langkah ke masjid. Kita datang masjid kenapa nak berdoa? Ya, benar. Tempat yang malaikat akan doakan kita. Kita tunggu solat ke solat berikutnya. Malaikat duduk kat kita sekarang ni, doa, ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Sekarang ni. Itu kita tak lari. Kadang-kadang saya ingat seorang syekh Hasan Haidar Al-Waili, dia datang Malaysia. Kemudian saya ajak dia keluar pasal dekat surau dekat IJN tu tak ada aircon. Saya tarik dia nak pergi masuk bilik yang ada aircon. Tu dia kata apa? Ish, bukan dalam masjid lagi baik ke dia. Dia kata kat sini malaikat doakan kita keampunan tiap detik. Kita masuk bilik tadi keluar adalah malaikat tak doa lah kita. Walaupun kat bilik dia ni tak ada aircon, tapi kat bilik sana ada aircon. Dia kata dalam ni tempat lebih baik. Dia kata tempat yang malaikat doakan kita, kenapa nak lari? Ini banyak orang jahil bukan nak tajuk. Dia larilah. Tinggalkan masjid. Tunggu solat ke solat. Nabi kata fadzalikumur ribat. Itulah ikatan yang kamu nak tahan diri. Tunggu kan. Bukan tiket bola, bukannya apa? Tiket bola apa lagi? Makanan sedap. Ada kat Perlis ada tempat orang nak beli makanan beratur. Ada. Saya ingatkan kat KL je. Beratur orang. Kalau saya tengok beratur saya tinggalkan.
Kadang-kadang orang kita tu bukan setakat tu. Bulan Ramadan, hari pertama bazar Ramadan, dah beratur dah. Sambil beratur tanya, sedap ke? Entah, tengok orang ramai saya beratur lah. Dia tak pernah rasa makan orang tu. Atau sedap ke tidak kan? Dia beratur. Dia seronok beratur. Nasi lemak beratur, pembalik beratur, murtabak beratur. Semua sekali beratur. Dia kata ada teh ais beratur. Macam-macam. Tapi kalau orang tu nak beratur, nak mengikat diri dia tahan, adalah di antaranya tunggu solat ke solat berikutnya. Ni solat dah solat maghrib. Tunggu sampai isyak. Tunggu, kalau tak ada kerja, tunggu sampai isyak. Ini cara kita. Nabi kata fadzalikumur ribat. Itulah benda kamu buat, ikat diri kamu untuknya. Ikat diri kamu untuk benda berkenaan. Langkah kaki ke masjid. Jadi benda-benda macam ni patut kita tunggu. Jadi sekarang ni kadang-kadang orang kita ikat diri pada benda tak patut. Jadi kali duduk di depan kubur. Buat apa? Berjam-jam. Kita takut doakan dia, kemudian keluarlah. Buat apa nak tunggu-tunggu lagi? Cukuplah. Dia kata, tapi kan dekat tempat ni doa makbul. Habislah. Start kita ada i'tiqad itu, kita ada masalah. Wala adri hal fihim man yasjudu lahum. Ibn Amir San'ani kata apa? Aku tak tahu, adakah di kalangan mereka yang datang ke kubur ni sesiapa yang sujud kepada orang mati dalam kubur tadi. Tapi dia kata la astabaidu anna fihim man yaf'alu dhalika. Tapi aku tak rasa jauh bahawa ada di kalangan mereka akan buat benda tu. Aku rasa mesti ada. Bal akhbarani man athiqu bihi, bahkan memberitahu aku siapa yang aku percayai, bi annahu ra'a man yasjudu ala atabati babil mashhadil wali. Dilihat seorang yang sujud pada bendul pintu kubur wali, makam wali. Masyhad, bagi masyhad ni tempat kubur wali ditanam. Jadi alladhi yaqsiduhu ta'ziman lahu, yang dia maksudkan kata bukan ibadat tapi pengagungan, pemuliaan. Wa ibadatan, tapi sebenarnya ibadat juga. Sebab Nabi pernah larang kan para sahabat untuk sujud kepada baginda. Sebab ada orang datang dengan para sahabat balik daripada Syam, dia tengok orang kat Syam sana sujud kepada dia punya padri besar ni, disujud kepada kaki dia. Jadi sahabat ni balik dia sujud. Nabi kata tak boleh, Nabi kata jangan. Bahkan Nabi kata kalau boleh nak sujud, Nabi kata aku wanita sujud pada suami. Tapi tak boleh, sujud hanya milik Allah. Sebab tu tak boleh diberi pada siapa-siapa saja, itu ibadat. Berlaku orang sujud pada kubur wali. Atas alasan kata pengagungan. Tapi sebenarnya dia adalah ibadat. Wa yuqsimuna bi asma'ihim. Bahkan mereka bersumpah dengan nama wali-wali tersebut. Bahkan dia kata bal idza halafa man alaihi haqqun bi ismillah ta'ala lam yaqbalu minhu. Bahkan dia kata bila bersumpah kepada seorang tu, ada orang-orang yang macam ni, bila sumpah kepada dia dengan hak, dia katanya hak dengan nama Allah Taala. Kita sumpah dengan dia, aku sungguh ni dengan nama Allah Taala kau buatlah benda sekian. Dia tak layan. Lam yaqbalu minhu, dia tak terima. Fa idza halafa bismi waliyin min awliyaihim. Tapi kalau orang tu sumpah dengan nama wali sekian, Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, okey, qabiluhu wa saddaquhu. Mereka percaya, mereka terima dan mereka percaya. Sebab nama wali. Nama Allah Ta'ala tak kuat. Sedangkan kita tahu bahawa dalam bersumpah tadi tak boleh sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hakadha kana ubadul asnam. Sebenarnya macam inilah dulu penyembah-penyembah berhala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 45. Surah Az-Zumar ayat 45. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebut Allah, sebut nama Allah, hanya Allah Ta'ala saja, bertempiaran hati-hati orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Dia macam tak puas hati. Tapi wa idza dzukiral ladina min dunihi idza hum yastabshirun. Bila disebut selain Allah Ta'ala, maka apa? Maka tiba-tiba mereka bergembira. Sebut Allah saja mereka tak boleh. Ini berlaku. Kita kata doa hanya Allah. Oh, doa hanya Allah je. Oh, doa wali je syirik. Lah, kita ajak minta doa, minta pada Allah Ta'ala, saya salah ke? Betul lah, itulah dia agama. Sembah hanya Allah. Kita larang minta pada yang lain selain Allah Ta'ala. Habis tak boleh tawasul. Padahal perbuatan mereka bukan tawasul. Perbuatan mereka adalah istighatsah. Mereka rayu. Yang kita bincangkan tadi, rayu. Hei Tuhan, hei Tuhan. Sedangkan istighatsah, kalau istighatsah ini haram kecuali kepada Allah Ta'ala. Adapun kalau kita kata kalimah tawasul, orang tu kata, ya Allah kerana wali sekian, ya Allah kerana Nabi engkau, ya Allah kerana Quran, ya Allah kerana surah Yasin, makbulkan doaku. Ini benda ni khilaf.
Ada khilaf di situ. Yang dipercanggahkan ini. Adapun bila orang tu rayu direct kepada wali tersebut atau nabi yang telah mati, maka dia perbuatan itu panggil istighatsah. Minta tolong. Minta keselamatan, minta pelepasan. Ini tak boleh kecuali kepada Allah Taala saja. Adapun yang timbul khilaf bukannya ini. Saya tengok ada dalam video-video YouTube banyak ada, saya tengok ustaz-ustaz dia kata benda ni khilaf. Tawassul dengan orang mati maksud dia kita minta ya Allah demi nabimu. Demi sekian kan? Demi bapa aku ke demi mak aku, demi ni. Okey. Itu dia kata benda tu itu ada khilaf. Sebab minta demi orang mati. Ada khilaf, percanggahan para ulama. Ada kata Nabi Muhammad tak apa, yang lain tak boleh. Ada kata semua boleh, ada kata sekian, macam-macam. Sebab kalau kita kata demi amal soleh, itu betul. Amal soleh, Nabi SAW pernah cerita 3 orang terkurung dalam gua. Diorang tertutup dalam pintu gua, kemudian tak boleh tolak pintu, tak lepas. So setiap seorang, kawan dia kata apa? Marilah kita doa kepada Allah Ta'ala dengan benda amal soleh kita buat. Yang first one kata, ya Allah, aku ada ini, aku ada mak bapak, aku ada sekian. Tapi dia cerita kerana dia hormat mak bapak dia. Dia kata, ya Allah, kalau aku buat benda tu kerana engkau, bukalah pintu gua ni. Maksudnya permintaan dia sampingkan dengan amal soleh dia pernah buat. Dia kata, kalau aku buat ia kerana engkau, bukalah pintu gua ini. Jadi yang macam ini maksud tawassul. Ya Allah, kalau kerana orang ni, kerana sekian, makbulkanlah doaku. Ini dipanggil tawassul. Ada perbuatan rayu pada orang yang mati tadi, itu bukan tawassul, itu istighatsah. Orang yang hidup kita minta tolong ni, ini biasa. Ini yang dibuat oleh Umar bin Khattab ketika mana hujan tak turun lama, dia ambil Abbas, dia tak pergi kubur Nabi. Abbas hidup kalau ikut pada ilmu dan amal. Ikutkan kepada ilmu dan amal, kedudukan, kemuliaan, kehebatan, Umar lagi hebat banding Abbas. Walaupun Abbas paksa Nabi, tapi Abbas masuk Islam lewat banding dengan Umar. Banding anak dia sendiri Ibn Abbas yang terkenal sebagai apa? Penterjemah bagi Quran. So bapa dia Ibn Abbas dengan Abbas, siapa lagi mulia? Ikutkan daripada segi ilmu, mesti Ibn Abbas. Tapi dalam masa sama Umar ambil bapa dia itu Abbas bin Abdul Talib. Dari segi ilmu banyak, tapi banyak yang layak, tapi dia ambil Abbas. Jadi Umar kata, ya Allah, kami dahulu minta hujan dengan nabimu. Dulu kami tak ada hujan, kami jumpa Nabi, ya Rasulullah, hujan tak turun. Nabi pun doa, hujan turun. Sekarang ni kami minta hujan dengan bapa saudara nabimu. Ni pak saudara Nabi engkau. Nabi engkau punya pak saudara ni, Abbas. Wahai Abbas, doa. Abbas pun angkat tangan. Dan hujan turun. Dia doa, bukan Abbas duduk diam je. Bukan. Umar kata, ya Allah, kami dulu minta hujan melalui nabimu. Sekarang kami minta hujan melalui bapa saudara nabimu. Wahai Abbas, doa. Abbas pun angkat tangan, doa. Ini perbuatan macam ni, kita minta dia punya kelebihan yang dia ada kerana dia keluarga Nabi, pak saudara Nabi, pasal dia suruh kedudukan dia Islam. Pak saudara Nabi yang lain tak sempat. Tak sempat lah. Hamzah seorang lagi kan. Hamzah mati, tinggal Abbas. Kalau lain macam Abu Lahab kan, Abu Talib tak dapat. So ini yang dah Islam tadi. So Umar kata dengan dia doa. Yang itu dipanggil sebagai tawassul. Tapi kalau dia kata macam tadi, hei tuan, tolonglah saya kan, bagilah anak saya sembuh, tak boleh. Itu istighatsah. Tidak pada hidup, tidak pada mati, tak boleh. Ini masalah dia. Jadi bila disebut nama Allah Ta'ala sahaja, mereka rasa macam bertempiaran. Tapi bila disebut selain Allah Ta'ala, mereka bergembira. Ini berlaku. Sedangkan dalam hadis sahih Nabi kata, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa nak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah ataupun hendaklah dia diam. Kalau tak nak sumpah dengan nama Allah, maka jangan sumpah langsung. Okey? Dan Nabi SAW telah mendengar seorang lelaki bersumpah dengan nama Lata. Maka Nabi suruh dia kata, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallam, man halafa faqala fi halafihi wal Lata wal Uzza. Barang siapa bersumpah lalu dia berkata dalam sumpahnya demi Lata, demi Uzza, falyakul la ilaha illallah, maka hendaklah dia kata la ilaha illallah, mana barui balik tauhid dia. Wa man qala li sahibihi, barang siapa kata pada temannya, ta'ala uqamiruka, mai sini aku nak judi dengan kau,
falyatasaddaq, hendaklah dia bersedekah. Hendaklah dia bersedekah. Dia ajak kawan dia bersudi kan, hendaklah dia bersedekah untuk membatalkan balik perbuatan dia yang kata-kata yang dilafazkan tadi. Jadi dekat situ kita dapat lihat Nabi suruh orang yang sumpah dengan nama Lata atau Uzza, suruh kata la ilaha illallah. Okey. Qala al-mu'allif, berkata muallif kita, wa hadha yadullu ala annahu irtadda bil halafi bil asnam. Ini menunjukkan bahawa lelaki berkenaan telah murtad dengan bersumpah dia dengan nama berhala. Cuma adalah para ulama bahaskan. Dia kata maksud dia kalau sekiranya dia bersumpah dengan i'tiqad lah, i'tiqad Lata Uzza tadi dan sebagainya, kalau dia tersasul, taklah. Tersasul atau salah faham, taklah. Tapi kalau dia kata dia memang beriktikad bahawa Lata dan Uzza ni berkuasa sama macam Allah Ta'ala, dan kafir lah, confirm dia kafir. Maka Nabi kata fa'amarahu an yujaddida islamahu. Maka Nabi kata maka dekat sini mu'alif kata Nabi perintahkan dia, lelaki tadi, untuk membarui Islam dia. Disuruh kata la ilaha illallah semula. Fa innahu qad kafara bidzalika, kan dia telah kufur dengan kata-kata itu. Kama qarrarnahu fi subulis salam, macam dikata, macam pengarang buku kita dikatakan macam kami telah nyatakan ia dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, dan kitab Minhatil Ghaffar. Yang dua kitab dia diterangkan tajuk ni pasal ketika perbincangan berkenaan dengan macam mana seorang tu jadi murtad. Macam mana murtad seorang, dia bahas macam tu. Mana kata-kata sebut. Jadi orang tu disuruh baiki kata-kata dia. Okay. Dia kata kat sini, okey, fa in qulta la sawa. Dia kata kalau orang tu cakap pula, kalau kau berkata tak sama, orang ni sumpah dengan nama wali, tapi kenapa? Li'annaha ula qad qalu la ilaha illallah. Kan mereka telah kata la ilaha illallah. Orang dah cakap la ilaha illallah kan? Tak sama macam orang kafir. Orang kafir tak kata la ilaha illallah. Yang ini orang yang pergi kubur wali ni, yang bersumpah dengan nama wali ni, telah kata la ilaha illallah. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata la ilaha illallah. Fa idza fa'aluha, bila mereka buat benda berkenaan, mereka katakan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Mereka telah pelihara daripada aku darah mereka dan juga harta mereka kecuali dengan haknya. Maksudnya bila orang tu kata la ilaha illallah, darah dia dah haram. Ini sebenarnya yang hadis ni, ini yang lafaz yang dihafal oleh Umar. Lafaz yang Abu Bakar hafal lain. Dia ada tambahan, dirikan solat, tunaikan zakat. Sebab tu bila Abu Bakar ajak para sahabat perang dengan orang tak bayar zakat, sebab yang dia punya komplit. Umar ketika tak setuju Abu Bakar serang kampung yang masih solat, tak bayar zakat tapi masih solat. Maka ketika itu Umar kata, kan Nabi dah kata aku diperintahkan untuk perangi manusia sehingga mereka berkata la ilaha illallah. Betul Abu Bakar kata, yang aku tahu Nabi kata umirtu aku atlan satu yaqul la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah wa yuqimus salat wa yutuz zakah. Mereka dirikan solat, tunaikan zakat. Kalau mereka buat benda tu, mereka terhalang dari aku darah mereka. Hisab mereka kalau mereka tipu sekalipun dalam syahadah tadi, dalam Islam mereka tipu, terpulang kepada Allah Ta'ala. Tak perlu kita bimbangkan macam dia tipu ke apa, tak perlu bimbang. Sebab benda tu bukan jadi kita punya urusan nak menjaga dia betul ke tidak. Yang atas kita adalah apa yang dia cakapkan. Dilafazkan la ilaha illallah, maka terhalang darah dia daripada kita. Okey. Nak azan dulu ke macam mana? Azan dulu azan dulu. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Baik. Kita sambung So dia kata maksud dia pasal orang akan bercakap. Dia kata orang tu kata sumpah dengan nama sekian, dengan wali sebagainya, tapi dia solat. So tak sama macam orang musyrik. Dan dia kata la ilaha illallah, sedangkan hadis Nabi kata aku disuruh perangi manusia kalau mereka sehingga mereka berkata la ilaha illallah. Yang riwayat yang datang yang Umar hafal, kalau mereka kata la ilaha illallah saja, dihalang daripada aku darah mereka, harta mereka. Hisab mereka terpulang pada Allah SWT. Jadi dia kata tengok kan, dia kata la ilaha illallah, mana boleh kacau dia orang. Maksud dia orang Muslim lah, tak musyrik dia kata. Dan dia kata hujah kedua dia kata waqala, dan bagi bersabda li Usamah bin Zaid, Nabi pernah berkata pada Usamah bin Zaid, qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah,
engkau bunuh diorang, sedangkan mereka berkata la ilaha illallah. Usama bin Zaid pernah satu peperangan, dia lihat depan mata dia seorang lelaki ni bunuh banyak orang. So Usama kejar lelaki tu. Dia dalam peperangan. Jadi Usama kejar dia sampai dapat. Bila dapat Usama bin Zaid berjaya tewaskan dia. Kan nak pangkah dah, nak pancung dah, nak tetak je, tiba-tiba dia kata la ilaha illallah. Dia cakap la ilaha illallah. So Usama ikut kepada logik depan mata, dia cakap ni sebab takut mati. Usama tetak juga. Bila Usama tetak juga lelaki ni, cerita sampai kepada Nabi SAW. So Nabi SAW ketika itu marah. Dan Nabi kata qatal tahu. Okay, bak nama qala la ilaha illallah. Lepas tu Usama jawab, ya Rasulullah, dia bunuh si fulan. Bila dia rasa panas pedang aku, dia kata la ilaha illallah. Usama nak katakan dia bukan cakap ikhlas, dia takut pedang aku je. Nabi kata apa? Kaifa taf'alu bila ilaha illallah idza ja'a yaumul qiyamah. Macam mana kau nak buat nanti dengan la ilaha illallah bila ia datang hari kiamat nanti? Hari kiamat amal kita akan datang kan? La ilaha illallah akan datang untuk orang tersebut. Macam mana kau nak cakap nanti? Kau nak jawab apa? Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, aku sekian-sekian. Nabi kata, kaifa tafa'alu bila, Nabi ulang, engkau nak buat macam mana dengan la ilaha illallah bila datang hari kiamat nanti? Dia kata, ya Rasulullah, Nabi ulang balik. Sampai akhirnya Nabi kata, halla syaqaqta qalbah. Kenapa kau tak belah dada dia? Tengok ada la ilaha illallah ke tidak? Usama bin Zaid punya sedih hari tu. Dia keluar, dia jumpa Nabi, sampai dia angan-angan, kalau boleh itu hari pertama dia masuk Islam. Sebab kan bila orang bukan Islam, masuk Islam, semua dosa habis. Dia rasa bersalah sangat sebab Nabi marah dia, so bunuh. Okay. Banyak orang gunakan alasan ini untuk kata, orang tu dah kata la ilaha illallah, maka dia Muslim. Sebenarnya, la ilaha illallah tadi menghalang darah dia daripada ditumpahkan. Betul. Sebab Nabi sendiri bertawar pada bapa saudara dia, bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib, ketika nak mati. Nabi tawarkan dia apa? La ilaha illallah juga. Dia kata, ya ammi kul la ilaha illallah. Hai pak saudaraku, cakaplah la ilaha illallah, aku hujah untuk engkau dengan la ilaha illallah nanti di hari kiamat nanti. Kan pasal dia toleh pula pada musyrikin kata, kau takkan tinggalkan agama atuk nenek kau. Bertoleh kat Nabi tawar lagi, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai bapa saudaraku, cakap la ilaha illallah, aku hujah untuk engkau dengannya hadapan Allah Ta'ala nanti. Berulang kali sampai akhirnya dia kata, aku di atas agama Abdul Muttalib, dan dia mati. Kita faham kat situ Nabi tawar. Mana adil? Islam ini adil. Bila Nabi tawar pak saudara di la ilaha illallah, orang siapa saja yang kata la ilaha illallah tadi, dia akan dapat hak yang sama. Cuma masalah kat sini, dia kata apa? Dia kata tengok. Dan sedangkan dia kata dibunuh. Maka orang-orang yang pergi kubur tadi minta pada wali dan sebagainya, wa huwa ulai yusallun, mereka ni solat, yasumun, berpuasa, yuzakkun, bayar zakat, wa yahujjun, dan bernaikan haji. Kan? Bahkan ada jadi guru tahfiz pun. Guru agama, ustaz. Kalau zaman kita sekarang kalau ustaz, bi khilafil musyrikin, tak sama macam orang musyrik. Okey, kat sini Ibnu Amir As-Sanani jawab. Dia kata, qultu, aku cakap balik. Ni nak terangkan. Qad qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi SAW, illa bihaqqiha. Kan hujung tu Nabi sebut, tak halal darah dia, harta dia, kecuali dengan haknya. Apa haknya? Wa haqqiha, haknya adalah ifradul ilahiyah, penunggalan ketuhanan bagi Allah. Wal ubudiyah lillah, dan penunggalan ibadah kepada Allah. Kalau dia buat benda lain, maka tak boleh. Sebab ada syarat dia. Bukan kata itu saja, kecuali haknya. Mana darah dia haram, dia tak terkeluar agama, kan? Dengan haknya. Apa haknya? Hak tadi adalah hak Allah Ta'ala yang tak boleh kita buat. Antaranya ini masalah kita menduakan Allah Ta'ala dalam masalah ibadat. Wal kuburiyun, dan orang yang ahli kubur ni, geng penyembah kubur ni, lam yufridu hadhil ibadata, mereka tak menunggalkan ibadat ini. Bab lain mungkin dia solat, puasa, zakat, tapi bab merayu, berdoa, pengharapan, permintaan, tangisan, rayuan hanya kepada Allah Ta'ala, dia tak buat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in dia tak buat. Dia bagi dia pecahkan, bagi kat wali ni bahagian apa? Bahagian kesuburan. Siapa nak anak, kubur wali ni. Awak nak apa? Bini, kubur wali tu. Ni kisah benar ni, tak tipu. Kat sana awak nak kubur nak apa? Nak sihat, kubur wali ni.
Nak selamat kubur wali ni, nak pandai kubur wali ni. Sebab ada budak-budak kita kat Yaman tu, dia baca kitab dekat kubur wali sebab nak jadi pandai. Dia berkelakarnya kawan saya Said Nur Syam, Said Azwan. Dia cerita balik apa jadi. Dia kata pergi dekat kubur tu, dekat katil wali tu. Sebab wali tu duduk kat katil tu. So dia pegang kitab, buka seorang, semua buka kitab lah. Duduk situ diam baca, diam. Lepas tu kawan ni kan menjadi buat apa? Shh. Pegang kitab depan katil. Macam bila kita mimbar kosong, Pak Imam kita tak ada pun, kita pegang kitab duduk tunggu ngaji. Tuan-tuan duduk belakang ni kan, pegang kitab, depan meja tak ada orang. Sebab dulu wali datang mengajar sini, jadi tak apa, tak belajar pun tak apa. Jadi buka kitab di depan meja wali, dapat berkat. Ini kisah benar ni, bukan tipu-tipu. Buka kitab. Ngaji tak ngaji. Baca tak baca. Buat apa? Buka je. Yang kubur wali, untuk pandai kubur ini, untuk sekian kubur sekian, semua ada. Ini kita katakan dikhaskan. Allah Ta'ala punya hak bagi pada yang lain. Lepas tu kita rayu Allah, tangisi macam-macam merayunya para anbiya. Macam Zakaria tak ada anak, dia rayu pada Allah Ta'ala. Allah cerita balik pada kita rayuan Zakaria pada surah Maryam. Rayuan Nabi, seorang Nabi merayu kepada Allah Ta'ala. Allah kan, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Allah Ta'ala saya tahu maksud dia. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebutan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia seru Tuhannya dengan seruan yang sangat perlahan. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Dia kata, wahai Tuhanku, telah lemah tulang pada badan aku dan menyala dari rambut ni ubat. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tak pernah dalam doa pada Engkau wahai Tuhan rasa malang. Selama dia berdoa sebab ni tak dapat pun dia tak rasa malang. Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati akira. Dia kata, dan aku bimbang orang-orang Bani Israel yang lepas aku tak ada, dan isteri aku mandul. Fahabli min ladunka waliya. Kurniakanlah untuk aku seorang wali, penjaga. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang akan warisi dari aku dan warisi dari keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya. Dia melayu, jadikan dia seorang yang sangat redha, seorang yang pasrah. Ni kita tengok Nabi doa, rayu pada Allah Ta'ala. Datang kita rayu pada wali, apa hal? Ini pelik, tapi benda ni berlaku. Sangat berlaku Dia kata apa? Dia kata kubur ni dia buat, dia kata tapi dia tak bermanfaat. Dia kata wal kuburiyun lam yufridu hadhil ibadah. Dan golongan kubur ni tidak menunggalkan ibadat jenis ini. Falam tanfa'hum kalimatus syahadah. Maka tak guna untuk mereka kalimah syahadah tadi. La ilaha illallah tak guna sebab mereka tak buat kandungan dia. Fa innaha la tanfa'u illa ma'altizam ma'naha. Kerana kata-kata la ilaha illallah itu tidak berguna berserta dengan kecuali dengan berserta bersama dengan iltizam dengan makna dia. Okey, kama lam yanfa' al-yahuda qauluha ila inkarihim ba'd al-anbiya. Sebagaimana tak berguna kata-kata la ilaha illallah ini orang Yahudi mengatakan kata-kata la ilaha illallah kerana apa? Kerana ingkar mereka sebahagian para nabi. Yahudi tak sembah. Bahkan ketika dalam kisah Nabi Isa AS cuba dibunuh oleh Yahudi, mereka sebenarnya cuba bunuh Isa dengan kata Isa mengaku Tuhan. Isa kata anak Tuhan. Isa telah buat syirik, yang kita bunuh. Mana diorang tak menduakan Allah Ta'ala. Bagi diorang yang kata Uzair anak Allah tu bukan semua. So basically diorang kata la ilaha illallah tapi tak beriltizam dengan apa? Tak iman Nabi sebagai Nabi je. Terus Allah Ta'ala tolak. Sebab iltizam bila kita kata la ilaha illallah tadi, termasuk dalam itu adalah beriman semua Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Beriman dengan semua Nabi. Kita tak percaya satu dari antara rukun iman, bahkan tak percaya seorang Nabi. Dan nak percaya dengan para anbiya, beriman dengan Nabi adalah satu rukun dari rukun iman. Kita tolak satu Nabi daripada yang ada. Semua iman kita jahanam, tak diterima. Kita tak boleh. Wa kadzalika, demikian juga man ja'ala ghaira man arsalahu Allahu nabiyya. Demikian juga orang-orang yang menjadikan selain yang Allah telah utuskan sebagai nabi, dijadikan nabi. Orang bukan nabi dijadikan nabi. Lan tanfa'hu kalimatul syahadah. Tak berguna kalimah syahadah dia. Ala tarong, kalian tak nampak ke?
Kalian tak nampak ke? Anna Bani Hanifah. Bani Hanifah ni satu kabilah. Kabilah dia belah apa? Yaman Kanu yashhaduna la ilaha illallah. Mereka dahulu bersaksi la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi Muhammad Rasulullah. Wa yusallu, mereka solat. Walakinnahum qalu inna Musailamata nabiyyun. Diorang cakap Musailamah nabi. Diorang kata la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Diorang solat. Tapi diorang tambah satu apa tahu? Diorang jadikan yang bukan nabi je nabi. Musailamah al-Kadzab. Diorang kata nabi. Macam zaman sekarang apa? Qadiani. Dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lepas tu Qadiani pun Rasulullah juga. Nabi habislah. Menjadikan seorang bukan nabi tu nabi pun la ilaha illallah tak guna. Bahkan para sahabat, maka para sahabat memerangi mereka, golongan Bani Hanifah ni, wasabauhum, dan mereka apa? Rampas harta mereka. Okey, kat sini kita faham. Kita faham apa? Para sahabat tak nampak mereka Muslim. Ketika mereka jadikan Musailamah nabi juga, habis la ilaha illallah mereka. Sebab para sahabat perang dengan mereka sambil apa? Rampas harta. Sebab perang sama Muslim, Siffin, Jamal dan sebagainya, yang berlaku sama orang Islam, tidak ada perampasan harta berlaku. Bahkan dekat situ kenapa golongan Khawarij marah dengan Ali. Dia kata Ali bin Abi Talib tak melaksanakan perintah Quran. Perang tu kena ada rampasan harta. Ali perang dengan apa, di Jamal, di Siffin, tak rampas harta, maka Ali telah langgar Quran. Ali kafir. Dia cakap Ali kafir sebab tu. Betul Ibn Abbas jawab. Ibn Abbas jumpa mereka, ketika jumpa, dia kata apa? Kenapa Ali tak tawan Aisyah jadikan hamba? Lepas tu Ibn Abbas jawab. Dia kata bukankah Aisyah tu ibu orang beriman? Dan Quran sebut kan, wa azwajuhu ummahatuhum, surah Ahzab. Isteri-isteri Nabi mak orang beriman. So sebab tu kita gelar Aisyah ummul mukminin. Lepas tu korang akan apa, jadikan mak korang hamba ke? Ini isteri Nabi. Dia orang diam. Mana itu Ibn Abbas jawab balik kepada mereka. Kerana dia orang gunakan hujah kan, kena tak ni. Tapi rampas harta tu yes, betul. Macam Ali bin Abi Talib ketika mana dia berang dengan Khawarij. Dia tak anggap Khawarij ni keluar agama, lalu dia kumpulkan harta golongan Khawarij ni ada satu lapangan, bila orang bertaubat pulang balik. Tapi bila dalam kisah pengikut Musailamatul Kadzab, Musailamah rampasan harta dibuat. So kita para ulama Islam faham dari situ bahawa para sahabat memandang mereka dah keluar Islam, walau mereka syahadah, walau mereka solat, keluar agama. Bukan setakat sebab dirampas harta mereka. Totally dia rampas harta mereka. Jadi kita fakaifa biman yaj'alu lil wali al khasatal ilahiyah wa yunadi lil muhimmat. Itu baru orang yang buat macam tu. Jadi bagaimana pula orang yang menjadikan untuk seorang wali ciri-ciri istimewa ketuhanan, dan mereka seru dia ketika mana kepentingan, rasa nak selamat, nak sekian sebagainya, seru nama wali sebut. Macam mana orang-orang macam ni? Berakhir pasti lagi teruk. Wa hadza Amirul Mukminin. Ni adalah, lihatlah sekarang Amirul Mukminin, ni kisah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Haraka ashaba Abdullah bin Sabah. Dia bakar pengikut Abdullah bin Sabah. Wa kanu yaquluna, mereka dahulu kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma mereka ni akan tapi walakin ghalau fi Ali radhiyallahu anhu, mereka melampau pada Ali. Wa taqadu fihi ma ya'taqidun al-kuburiyun, mereka iktikad pada Ali apa diiktikad oleh orang kubur. Maka ada di kalangan mereka dikata Ali ni Tuhan. Maka apa yang dibuat oleh Ali? Orang tu syahadah tau, masih solat, masih syahadah, ikut tentera Ali, tapi dia kata Ali ni Tuhan. Maka Ali buat apa? Ali bakar. Cuma bakar ni Ali bakar mereka sebelum tahu bahawa pembakaran manusia ini haram. Bakar makhluk bernyawa adalah hak Allah Ta'ala. Pada dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, hadis yang sahih, berkata la yu'adzib bin nar illa rabbin nar, tidak mengadab dengan neraka, dengan api kecuali Tuhan api. Itu ditegur kepada Ali, maka Ali berhenti buat. Ibn Abbas tegur Ali. Maksudnya Ali buat kerana tanpa tahu. Baru ni ada geng ISIS, dia bakar orang, dia kata halal sebab Ali bakar. Tak boleh. Tak ada, Nabi tak benarkan. Kisah yang berlaku pada Ali tu dia tak tahu hadis Nabi yang kata larang. Tapi dia bakar tu sebab apa? So orang tu letak dia ciri ketuhanan, walaupun dia masih solat, masih lagi kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang tu Ali bakar, menunjukkan dia apa? Dah keluar agama. Lepas tu Ali halalkan darah dia. Dia kata jadi bal akibatahum, bahkan aqabahu, bahkan Ali hukum mereka
dia kata ukubatan satu hukuman lam yu'aqib biha ahadan minal usah, yang dia tak pernah hukum sesiapa di kalangan penderhaka. Penderhaka kita ada pancung, sebat, potong tangan dan sebagainya, tapi Ali ambil bakar terus. Fa in au harafa lahumul hafair. Ali buat apa tahu? Dia gali untuk mereka satu parit. Kemudian wa ajjaja lahum nara, dia nyalakan untuk mereka api, wa alqahum fiha, Ali campak dia orang tu. Ini punya dahsyat Ali buat zaman tu. Pasal apa? Orang tu letakkan ciri ketuhanan pada dia. Letakkan dia sama Tuhan, ada pada dia ciri Tuhan, dia bakar. Mana pasal ada orang tu lebih dahsyat daripada orang musyrik. Musyrik tak pernah kaitkan manusia jadi Tuhan. Kumpulan ni letakkan manusia ciri Tuhan. Musyrikin dahulu letakkan berhala tadi ciri Tuhan. Berhala tadi tak siapa-siapa tak tahu. Tapi ini lagi manusia hidup dikatakan ciri Tuhan. Pergi tandas, tidur, bangun, sakit, ada jadi Tuhan. Atau Ali bakar terus. Dia kata, waqala, dan berkata Ali, lamma ra'aitul amra amran munkara, bila aku lihat perkara ni satu perkara yang mungkar, ajjajtu nari. Dia kata, aku nyalakan api aku. Wada'autu kanbara, aku panggil kanbara, aku lempar ke dia orang satu-satu. Siapa-siapa yang buat bentuk campak. Waqala syair fil asr, berkata seorang penyair pada zaman Ali. Dia kata, litarmi biyal maniyatu haitsu sya'at, hendaklah kematian jadi lemparkan aku di mana saja dia kendaki. Idza lam tarmi bi fil hufrataini, jika dia tak campakkan aku dalam dua lubang tadi, dua galian. Ali gali lubang tu, dicampak orang. Orang tu bersyair, biarlah mati kat mana sekalipun kematian letak aku, asal jangan mati dalam lubang yang Ali gali. Idza ma ajjaju fihinna nara, bila mana mereka nyalakan dalam lubang tu api, ra'aitul mauta naqdan ghaira daini, aku nampak kematian tu tunai, bukannya hutang. Api dah nyala, kita nampak mati apa? Nampak pisau tak lagi. Nampak api tu, dia kata dah aku nampak apa? Kematian tu tunai, bukannya hutang. Dan kisah ni, wal qissatu fi Fathul Bari, kisah tentang Ali bakar ni, orang-orang yang kata dia Tuhan tu, dan Fathul Bari dan selainnya, wa ghairihi min kutubil hadis wasyar. Okey. Jadi kat situ, dan jadi itu contoh yang kita dapat lihat bagaimana orang tu masih melafazkan la ilaha illallah. Bila dia buat perkara yang menjadikan patut terkeluar daripada agama, maka ia terkeluar. Walaupun dia kata la, walaupun dia solat. Tapi ini yang dia katakan, orang kata kita mengkafirkan orang. Tak, berdasar pada i'tikad dia lah. Dan benda ni dibuat oleh kerajaan untuk panggil mereka ni, untuk betulkan akidah mereka, panggil mereka untuk tentukan mereka kafir ke tidak, kerajaan punya kerja. Kita ukur dengan amalan. Kita kata siapa buat ini dia terkeluar agama. Siapa terasa, kenalah. Adapun kita tak namakan orang A, orang B, orang C. Okey. Dan dia kata ini benda yang berlaku pada zaman berkenaan, okey. Dia kata sikit, okey. Waqad waqa'a ijma'ul ummah. Telah berlaku ijma' umat Islam ini ala an man ankara ba'tsa kafar. Siapa-siapa yang mengingkari kebangkitan akhirat, orang ini kafir. Walau qala la ilaha illallah, sekalipun dia kata la ilaha illallah. Itu kalau orang tu dia masih kata la ilaha illallah, tapi dia percaya Allah Ta'ala tapi tak percaya kiamat, orang ni kafir. Macam mana dia kata fakaifa biman yaj'alu lillahi nidda, macam mana boleh pula keadaan orang jadi untuk Allah Ta'ala sekutu? Yang sekutu tak keluar. Yang kata Allah Ta'ala, dia percaya Allah Ta'ala tapi dia jadi Allah Ta'ala sekutu. Ini pun sama juga, sekalipun dia kata la ilaha illallah. Sebab ini ada tuntutan yang perlu berlaku. Okey, baik. So habis tu nanti kita akan bincang berkenaan macam mana kisah Usamah. Bila Usamah bin Zaid bunuh lelaki tersebut, bila orang kata tengok Nabi larang dia bunuh. So menunjukkan la ilaha illallah tadi penghalang bagi orang tu keluar daripada agama. Kita akan bincang nanti insya-Allah pada bulan yang akan datang. Boleh jumpa nanti. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.